Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Syairah Alia binti Muhammad Syukri, bernama matrik di 2018-208664. Saya dari ISMP Mathematics. Saya dari kumpulan kuliah J Falsafah Ilmu HNF 3012 Dr. Sakinah Saleh. Video ini merupakan video pentaksiran akhir semester 2 sesi 2019-2020. Saya diarah untuk melakukan video satu daripada 3 topik yang diberikan. Saya telah memilih topik 1 iaitu perbandingan teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif. Dalam video ini, terdapat 4 bahagian yang saya akan terangkan, iaitu pertama adalah pengenalan, kedua adalah penghujahan, ketiga adalah pembandingan antara teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif, dan terakhir adalah refleksi peribadi. Untuk pengenalan, apakah itu kebenaran? Kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita menyetujui sesuatu perkara, maka kita akan menyatakan perkara itu benar ataupun mengatakan perkara itu membawa kebenaran. Sebagai contoh, apabila kita berkata itu botol, maka apa yang kita maksudkan itu adalah botol. Sebaliknya, apabila kita menunjukkan botol itu, tetapi kita mengatakan itu adalah tong, maka ia bukanlah kebenaran, melainkan perkataan yang palsu. Secara umumnya, terdapat 2 permasalahan falsafah. Yang pertama, yang berkaitan dengan konsep kebenaran. Ia adalah apakah perkara yang membawa nilai kebenaran dan apakah itu kebenaran. Manusia sebagai makhluk Tuhan diberikan akal dan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, membuatkan manusia selalu berkeinginan untuk mencari tahu segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Alat yang digunakan untuk menemukan kebenaran ialah otak dan mata. Apa yang dimaksudkan dengan mata itu ialah penglihatan dan otak itu ialah akal. Maka mata dapat melihat dan menentukan adakah ia benar atau tidak. Akal pula untuk berfikir dengan sempurna dan dapat menilai baik atau buruk sesuatu perkara. Seiring berjalannya waktu, manusia mula mengembangkan beberapa disiplin ilmu untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka terhadap sesuatu hal yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai contoh, ramai masyarakat sekarang menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Dalam falsafah, hakikat ilmu sangatlah penting, terutama dalam hal merungkai kebenaran. Oleh itu, terdapat berbagai macam teori yang telah dikemukakan bagi merungkai kebenaran. Falsafah ilmu memiliki 3 cabang kajian, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi membahaskan tentang apa itu kenyataan. Dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, falsafah ini membahaskan tentang apa yang boleh dikategorikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Epistemologi pula membahaskan masalah metodologi ilmu pengetahuan. Ia membahaskan bagaimana kita ingin memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan moden atau ilmu pengetahuan kini, jalan bagi memperoleh ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan pemikiran rasionalisme dan empirisme. Aksiologi pula membahaskan tujuan ciptanya ilmu pengetahuan ini dan mempertimbangkan aspek pragmatik dan metodistik. Ia membincangkan kenapa ilmu pengetahuan ini wujud dan adakah ilmu pengetahuan ini bersifat indah dan sebagainya. Dalam mempelajari falsafah ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran sangatlah tergantung dari sudut pandangan falsafah dan teoritis yang dijadikan pijakannya. Dalam menguji suatu kebenaran, kita memerlukan teori-teori dan mitos-mitos yang berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Sebagai contoh, orang Islam memerlukan Al-Quran sebagai petunjuk jalan dan panduan bagi mencari kebenaran. Terdapat beberapa teori tentang kebenaran dalam perspektif falsafah ilmu, tetapi saya hanya akan menerangkan 2 teori, iaitu teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Teori kebenaran struktural paradigmatik. Apakah teori kebenaran struktural paradigmatik? Teori kebenaran struktural paradigmatik merupakan
suatu teori yang dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komuniti ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan falsafah sains masa kini menekankan bahawa rangkaian fenomena dan realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tertentu. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Thomas Kuhn, iaitu ahli falsafah sains Amerika, dan worldview oleh Zardar. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota sesuatu masyarakat sains. Dan dengan kata lain, masyarakat sains adalah orang-orang yang memiliki suatu penentuan bersama atau paradigma bersama. Masyarakat sains boleh mencapai konsensus yang kukuh kerana adanya paradigma ini. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individu dalam penerapan nilai-nilai bersama yang boleh melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai kepentingan yang diterima dalam hukum yang tidak tertulis. Sebagai konstelasi komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang boleh menjadikan kekuatan paling penting dalam tingkah laku kelompok, walaupun tidak sama anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Pengujian satu paradigma akan menjadi suatu setelah adanya kegagalan yang berturut-turut dalam memecah belahkan masalah yang menimbulkan krisis. Pengujian ini adalah bahagian dari pertandingan di antara dua paradigma yang bersaingan dalam perebutan kesetiaan masyarakat sains. Akibatnya, terhadap suatu paradigma yang akan menyebabkan suatu teori yang telah lama akan ditolak kerana hasilnya negatif. Dalam konsep paradigma menurut Kuhn, beliau menyatakan bahawa ilmu yang matang akan mengalami sains dan revolusi yang bergantian. Dalam sains biasa, teori-teori utama, instrumennya, nilai dan andaian metafizik yang merangkumi metrik dan disiplin tetap dibaiki, yang memungkinkan penjanaan penyelesaian teka-teki kumulatif. Dalam revolusi saintifik pula, metrik disiplin mengalami penyemakan untuk memungkinkan penyelesaian teka-teki anomali yang lebih serius yang mengganggu tempoh sains normal sebelumnya. Siapakah Thomas Kuhn ini? Nama penuh beliau adalah Thomas Samuel Kuhn, dilahirkan di Cincinnati, Ohio pada 18 Julai 1922 dan meninggal di Cambridge, Massachusetts, US pada 17 Jun 1996. Antara sekolah beliau adalah analitik giliran sejarah dan essentialism historiografi. Kita masukkan kepada teori kebenaran performatif. Teori kebenaran performatif ini berasal pada abad ke-20 oleh John Langshaw Austin pada tahun 1911-1960. Teori ini menjelaskan suatu penyataan dianggap benar jika ia mencipta realiti. Penyataan yang benar bukanlah penyataan yang mengungkapkan realiti, tetapi justru dengan penyataan itu terciptalah realiti sebagaimana yang diungkapkan dalam penyataan itu. Teori ini disebut juga sebagai tindak bahasa mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan satu penyataan. Kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Kebenaran ini membawa kepada kehidupan yang sosialnya menjadi rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Hal ini kerana kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang autoriti tertentu. Sebagai contoh, adat pepatih yang merupakan amalan yang jauh lebih lama. Adat ini berasal daripada alam Minangkabau. Adat ini telah dibawa dan diguna pakai di Negeri Sembilan. Adat ini melestarikan kehidupan masyarakat tempatan melalui prinsip kerukunan hidup termasuk konsep dan amalan budi, undang-undang, perlembagaan, kuasa adat dan sebagainya. Pemimpin autoriti
yang boleh dijadikan rujukan adalah pemerintah, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin adat, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Kehidupan performatif membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat, kebenaran ini seakan-akan benar dan kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran. Adat muncul sebagai struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menegaskan ciri kepribadian sesuatu masyarakat. Oleh sebab itu, adat biasanya memiliki cerita atau mitos suci, watak-watak, usul-usul yang unggul. Sebagai contoh, adat telah menjadi identiti subkultur tertentu, seperti masyarakat Melayu, membezakan asal-usul orang Kelantan. Kelemahan teori kebenaran performatif ini adalah tidak mendidik anggota masyarakat untuk berfikir kritis dan rasional. Masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran dari pemegang autoriti. Sebagai contoh, adat yang bertentangan dengan agama Islam dan masih diamalkan sehingga kini oleh orang Islam, iaitu adat Melayu tentang tempur tawa di perkahwinan. Dalam Islam, perkara tempur tawa ini tidak diperlukan kerana ia bercanggah dengan ajaran agama Islam. Bandingan teori kebenaran struktural paradigmatik dengan teori kebenaran performatif. Teori kebenaran struktural paradigmatik kebenarannya berdasarkan paradigma dan perspektif tertentu yang disokong oleh para ilmuwan. Manakala teori kebenaran performatif kebenarannya diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Teori kebenaran struktural paradigmatik mempercayai rangkaian fenomena dan realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori. Manakala teori kebenaran performatif melaksanakan keputusan daripada pihak berautoriti seperti pemerintah atau pemimpin dan sebagainya. Perbandingan ketiga, teori kebenaran struktural paradigmatik. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individu dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan hukum yang tidak bertulis. Bagi teori kebenaran performatif, masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran dari pemegang autoriti. Refleksi peribadi. Berdasarkan dua teori yang telah saya jelaskan, saya dapat simpulkan bahawa kehidupan realiti dan fenomena ini tidak dapat kita fahami dengan satu teori sahaja. Kita perlu mengaplikasikan teori-teori yang lain dalam kehidupan dengan mengetahui teori-teori yang lain juga. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu untuk mencari kebenaran adalah melalui agama. Agama ini akan memberikan jawapan atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, manusia itu sendiri maupun Tuhan. Manusia dalam mencari kebenaran dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama adalah dengan cara mempertanyakan dan menemui jawapan berbagai masalah adalah melalui kitab suci. Orang Islam menjadikan kitab Al-Quran sebagai panduan dalam mencari kebenaran. Hal ini juga sebaliknya kepada orang yang bukan Islam. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama sebagai penentu kebenaran mutlak. Kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 60, apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, kerana itu janganlah kamu termasuk dalam orang-orang yang rugi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Peace.